Satu lagi ialah, bila kita tengok kepada ajaran-ajaran yang dibawa, kenapa banyak boleh berlaku penambahan dan pengurangan? Antaranya sebab-sebab ialah, sebab tu ayat Quran ada yang datang, janganlah kamu menjadikan diri kita semua hari ini seperti pernah dilakukan oleh siapa? Pengikut-pengikut Yahudi, pengikut-pengikut Nasrani dulu yang menjadikan ahbar wa ruhban. Ahbar tu ialah ulama-ulama Yahudi, ruhban tu ialah ulama-ulama Nasrani. Bila ada sebarang masalah dalam agama dan syariat, orang-orang Yahudi akan jumpa ruhban Yahudi, ulama Yahudi. Jadi bila mereka beri keterangan tentang agama, bila mereka beri keterangan tentang syariat, mereka tak lagi berpandukan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka tak berpandukan apa yang ada dalam Taurat, tapi yang keluar tu ialah pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama semata-mata. Jadi mereka telah menyelewengkan makna dan perkataan sebenar yang sepatutnya mereka huraikan dan dakwahkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi sebaliknya memilih pandangan-pandangan dan pendapat mereka dengan membelakangkan ayat-ayat di dalam Taurat. Begitu jugalah bila mari zaman Nabi Allah Isa dan selepasnya, Ar-Ruhban ini gelaran kepada ulama-ulama Nasrani. Mari orang Nasrani, mari orang Kristian tanya pasal hukum, tanya pasal ibadat. Dia tidak lagi menggunakan panduan daripada Injil, tetapi pandangan-pandangan yang keluar daripada mulutnya sendiri. Dan kita tahu sebagai contoh, sejak zaman Nabi Allah Ibrahim sudah ada bukan syariat salat. Adakah Nabi Ibrahim tidak menurunkan dan mewariskan syariat solat kepada anak-anak dia? Mesti dia menurunkan kepada Ishak, sekurang-kurangnya berpesan menunaikan ibadat solat. Ismail pun kena solat. Bila mari Nabi Yaqub, Ishak pun mengajarkan benda yang sama. Tapi hari ini mereka bersolat atau tidak? Jadi di mana solat-solat yang pernah diwasiatkan oleh para Nabi dulu? Kalau Nabi Ibrahim dulu semayang, Musa semayang, Isa semayang, hang hari ini jadi tak semayang, kenapa? Macam juga persoalan yang sama. Kalau Nabi Muhammad dulu semayang, kita pun kena semayang. Jadi hang hari ini tak semayang, why? Sebab tu sabda Nabi berpesan, kelak akhir zaman kamu akan mengikut perangai-perangai fi'il-fi'il umat-umat terdahulu. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Dengan meninggalkan ajaran-ajaran daripada para nabi mereka. Dan hari ini berlaku dah umat Islam yang mula meninggalkan ajaran-ajaran sebenar daripada Nabi Muhammad. Hak kecil-kecil tak payah ambil hak besar-besar. Orang suruh semayang pun dah tak mau semayang. Orang suruh puasa pun malas puasa. Orang suruh bayar zakat pun asyik nak lari. Tak sampai haul lah, tak sampai nisab lah, duit tak cukup lagi lah. Saya orang miskin lah. Suruh pergi haji, jauh sekali. Hak basic, hak besar, hak asas pun kita cuba nak mengelak dan melarikan diri, apalagi ajaran-ajaran yang lebih kecil daripada itu. Dan ini mula berlaku. Jadi sebab Rasulullah berpesan ni, Rasulullah tahu ini yang akan berlaku kepada umat-umat dia di akhir zaman. Lebih-lebih lagi Nabi dah menegaskan, umat Islam akhir zaman dia punya kuantiti ramai, jumlah ramai, tapi seperti apa? Buih-buih di lautan. Buih di lautan ni dia ikut ayat ombak ya. Ayat ombak suruh pi tepi pantai, tolak dia pi tepi pantai. Orang terjah balik ikut laut, dia pergi ikut laut. Dia jenis mengikut-ngikut. Kekuatan bukan ada pada dia, kekuatan ada pada tolakan air tadi. Orang tolak ke kiri, dia pergi ke kiri. Orang tolak ke kanan, dia pergi ke kanan. Orang tolak depan, dia pergi depan. Orang tolak belakang, dia pergi belakang. Dia macam tak ada pendirian.
Dia jadi pening dah, dia jadi keliru dah. Hak mana sebenar? Itu yang terjadi kepada masyarakat pada hari ini. Jadi sekarang ni, hujung-hujung ni dah mula timbulnya tashkik. Apa dia tashkik? Tashkik ni bersifat keraguan. Musuh-musuh Islam di luar sana tu mendatangkan tashkik. Bukan tashkik biasa, tashkik yang memerlukan rasional pemikiran yang tinggi untuk menunaikan jawapan-jawapan yang bakal kita berikan. Contoh mengatakan Al-Quran tu bukannya firman Allah. Al-Quran tu hanya direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cuma plagiat, Nabi Muhammad cuma tiru, Nabi Muhammad cuma copy paste. Nabi Muhammad ambil ajaran Taurat sikit, ambil hak Injil sikit, ambil hak Zabur sikit, buat satu ajaran baru yang dinamakan sebagai Islam pada zaman dia. Sebab dia kata apa yang Nabi Muhammad ajak tu dah ada sebelum ni. Dia ajar tentang semayang, Nabi dulu dah pesan suruh semayang. Suruh puasa, ada dah puasa. Suruh haji, ada dah haji. Suruh zakat, ada dah zakat. Jadi benar ke Nabi Muhammad tiru? Sedangkan sifat Nabi Muhammad tu apa? Ummi. Apa maksud ummi? Ummi tu apa? Ummi tu kalau betul ummi tu apa dia pada bahasa Arab? Ibu lah, ummi, ibu. Tapi ummi yang dinisbahkan pada sifat yang diletakkan pada Nabi Muhammad tu tak erti baca, tak erti tulis. Jadi kalaulah nak kata dia tak erti baca, tak erti tulis, boleh tak dia nak baca kitab lain kemudian nak copy paste? Kita hari ni bolehlah kata plagiat, boleh kata tiru, boleh kata copy paste sebab kita erti baca. Baca-baca sah, oh poin ini cantik ni. Erti tulis, ambil poin, ambil Zabur sikit. Oh, cantik ayat ni, cantik ajaran ni, cantik hukum ni, cantik syariat ni. Create hak hukum baru, ajaran baru. Boleh kata plagiat. Dah dia tak erti baca, dah dia tak erti tulis. Tapi sebenarnya benarkah Rasulullah tak erti baca? Benarkah Rasulullah tak erti tulis? Tapi selalunya jawapan yang diberikan kepada kita itulah. Tak erti baca, tak erti tulis. Saya pernah menanyakan kepada seorang, bagi saya dia tu ulama lah, walaupun mungkin di mata orang lain dia bukan ulama. Seorang pakcik tua duduk di kampung. Bila kita tanya, di sisi dia apakah maksud sebenar ummi? Dia menerima pendapat sederhana yang mengatakan ummi itu tak erti baca, tak erti tulis. Tapi ummi yang lebih besar, dia suruh tengok pada kalimah ummi itu apa maksud ummi? Apa maksud ummi? Ibu. Rasulullah tu pusat, Rasulullah ibu segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang duk pada siapa? Duk pada Nabi Muhammad. Bila dia ibu, ilmu duduk di dia, seorang yang ada sifat macam ni perlu lagi kepada sifat baca dan tulis. Perlu tak lagi? Kepada membaca dan menulis lah. Perlu lagi ke? Orang yang segala ilmu duduk di dia. Yang kita jadi hari ni tak berhenti baca, tak berhenti tulis sebab jahil. Kita tak erti ABC, duduk di sekolah tak berhenti A, B, C 14,000 kali nak sampai Z, nak suruh pandai. Sebabnya jahil duduk di kita. Lepas tu hak tulis, bahagian tulis. Hak cikgu ajak satu hal. Hak bahagian orang menulis, kita baca hasil tulisan dia. Tujuan dia apa? Nak menafikan kejahilan, nak tolak kebodohan. Sebab kita tak ada ilmu. Kita belajar tu baru tahu. Tapi Nabi pusat duk di dia. Orang yang semua duk di dia, perlu lagi tak nak baca, nak tulis? Dia tak perlu baca dah. Tak perlu baca kita, hak jahil ni. Aku tak tahu ni, aku nak kena baca buku ni. Matematik macam ni, geografi macam ni, sejarah macam ni. Hak kita baca, kita jadi tahu. Hak kita baca, kita jadi berilmu. Hak tak baca, tak tahu situ, bodoh situlah, jahil situlah.
Tapi dia bila ummi, bila dia pusat, dia tak memerlukan lagi pada bacaan, dia tak memerlukan lagi pada tulisan. Dia ibu, dia punca, dia sumber segala ilmu pengetahuan.